Pertama sekali saya nak beritahu dengan Hishamuddin, bukan semua dalam UMNO bangkai macam dia. 7 orang dia sokong dia. Dia curi daripada UMNO 16, dia curi daripada PKR 9. Kita bagi peluang dia jadi Perdana Menteri. Last kali apa dia buat pada UMNO? Duit UMNO dia tahan. Apa lagi dia buat pada UMNO? Dato' Najib, bekas Presiden UMNO, dipenjarakan 12 tahun penjara, 210 juta denda. Kita tengok dia pula dah kenakan Dato' Seri Najib. Yang terkini Muhyiddin cuba nak extend pilihan raya, nak tangguhkan pilihan raya kerana nak tunggu Dato' Zahid pula dijatuhkan hukuman dan supaya dia hilang kelayakan. Ini maknanya apa? Anwar hari ni nak membantu untuk menurunkan Muhyiddin, kan? Kita sokonglah nak turunkan Muhyiddin, kita sokong. Gembira lah sebenarnya. Saya gembira kerana hari ni pemimpin UMNO dia dah mula pakai otak dia. Cuma pakai otak ni kena bagi habis. UMNO boleh tak menghadap tuanku? Tak boleh. UMNO ada 39 campur MIC 2, MCA 2, MIC 1. Ada 42. Boleh tak 42 orang ni pergi menghadap tuanku? Nak minta bubar ke, nak minta tukar kerajaan? Tak boleh. Jadi UMNO kena bersama dengan Anwar Ibrahim. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe Baik, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Selamat malam. Okey, Datuk, soalan yang pertama. Dekat sikit. Sokong Anwar bermakna beri peluang kedua, beri peluang kepada DAP berkuasa. Ini komen daripada Datuk Hishamuddin. Sokong Anwar beri peluang kepada DAP berkuasa. Komen daripada Hishamuddin. Habis sokong Mahathir beri peluang kepada siapa berkuasa? Ini kena ingat, ini barua nama Hishamuddin ni. Ini manusia yang telah menyebabkan hari ini UMNO hari ini tersepit. UMNO hari ini ditikam bertubi-tubi oleh PPBM. Puncanya manusia bernama Hishamuddin Tun Husin, cucu kepada Dato' On, pengasas UMNO yang telah mengkhianati perjuangan UMNO, meninggalkan UMNO. Dia ikut perangai atuk dia. Betul, atuk dia ni menaja UMNO, menubuhkan UMNO, tapi lari daripada perjuangan. Dia ni hampir-hampir lari. Dia dah hasut orang Sabah, lompat parti beramai-ramai pergi ke Bersatu, tapi tak sempat. Bila dia tengok kemenangan Barisan Nasional di Cameron Highland, dia tarik handbrake, dia tak jadi nak masuk Bersatu. Kalau tidak, dia pun dah masuk Bersatu. Jadi saya nak beritahu, kalau sokong Mahathir, sama juga. Mahathir tidak akan meninggalkan DAP, kan? Dah terbukti, dan itu sebabnya UMNO menolak. Apabila UMNO sampai ke istana dan menghadap tuanku, baru tahu bahawa matlamat Mahathir ialah membentuk unity government, di mana dalam tu ada PAS, di mana dalam tu ada UMNO, dan dia dalam tu ada juga DAP bersama. Tapi UMNO tolak. Ini pertama, maknanya UMNO menolak kerjasama dengan DAP. Okey, kedua, hari ni UMNO dikatakan bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Hishamuddin kata kerjasama dengan Anwar bermakna mengangkat kembali DAP berkuasa. Ini saya nak betulkan sikit. Pertama sekali saya nak beritahu dengan Hishamuddin, bukan semua dalam UMNO bangkai macam dia. Bukan semua dalam UMNO bangkai macam dia. Selama hari ni manusia nama Muhyiddin ni UMNO dah tolong angkat. Engkau ada 13 kursi je menang pilihan raya. Satu meninggal, buat by election pun kalah. Kita letak calon daripada MCA, calon Cina lawan dengan calon Melayu dia, pun kalah. Daripada 12 orang yang tinggal tu, 7 orang je sokong dia. Dia boleh jadi Perdana Menteri. 7 orang je sokong dia. Dia curi daripada UMNO 16, dia curi daripada PKR 9. Kita bagi peluang dia jadi Perdana Menteri. Last kali apa dia buat pada UMNO? Duit UMNO dia tahan. Apa lagi dia buat pada UMNO? Dato' Najib, bekas Presiden UMNO, dipenjarakan 12 tahun penjara, 210 juta denda. Kita tengok dia aniaya kita menggunakan lembaga hasil dalam negeri. Anak Dato' Najib yang belum lagi start kerja, disebabkan dia dapat
hadiah perkahwinan daripada mak mentua dia billionaire daripada Kazakhstan. Anak dia pun kena income tax sebanyak 10 juta lebih. Seorang lagi anak dia kena berpuluh juta. Beberapa orang semua kena tuan-tuan. Penganiayaan ni berlaku bukan zaman PH je. Zaman PH berlaku, zaman Perikatan Nasional di bawah pimpinan Muhyiddin pun berlaku. Dan yang terkini Muhyiddin cuba pula dah kenakan Datuk Seri Najib. Yang terkini Muhyiddin cuba nak extend pilihan raya. Nak tangguhkan pilihan raya kerana nak tunggu Datuk Zahid pula dijatuhkan hukuman dan supaya dia hilang kelayakan. Kalau saya jadi Zahid pun dah hasil orang tikam kita belakang, mestilah saya balas. Betul tak? Cuma saya nak beritahu, kita kena bijak. Bijak ni maknanya apa? Anwar hari ni nak membantu untuk menurunkan Muhyiddin, kan? Kita sokonglah nak turunkan Muhyiddin. Kita sokong kerana kuasa nak membubarkan parlimen. Kalau dia Muhyiddin tak menghadap tuanku, maka tidak berlaku perubahan kuasa. Dia akan pegang. Itu sebab Muhyiddin ni besar kepala. Engkau ada 2 seat je lebih, 112 orang. Patutnya jagalah 112, 113. Patutnya jagalah dari Parlimen Barisan Nasional. Ini kau tindas Presiden UMNO, kau tindas bekas Presiden UMNO, kau tindas Tengku Adnan, Susah Agung UMNO dulu, sekarang Bendahari UMNO. Kau tindas orang macam Bung Mokhtar, kau tindas semua orang-orang UMNO. Tapi orang-orang yang menyokong kau tak tindas. Orang yang terang-terang terlibat dengan semburit, kau tak tindas. Jadi memang saya gembira lah sebenarnya. Saya gembira kerana hari ni pemimpin UMNO dia mula pakai otak dia. Cuma pakai otak ni kena bagi habis. Macam mana pakai otak bagi habis? Kan? Bila Anwar kumpulkan SD, nak cukupkan, ikut je. Tetapi kena ingat. Bila Anwar dipanggil oleh tuanku akan panggil Anwar. Sepatutnya 25 hari bulan ni. Tapi saya tak tahulah sama ada tuanku akan jumpa ke tidak. Tapi kalau ikutkan 25 hari bulan ni, jangan sampai tuanku buat keputusan dia tak nak jumpa Anwar sampai 31 Disember je. Kita doa-doa semoga tuanku segera jumpa Anwar. Bukan nak suruh Anwar angkat sumpah. Jangan silap. Sebab bila tuanku jumpa Anwar, tuanku akan panggil, tuanku akan minta bukti daripada Anwar Ibrahim. Benarkah dia ada 123 ahli parlimen? Saya dengar pun dah bertambah lah sekarang ni. Yang dapat sokongan daripada UMNO, saya dengar dah 19 orang yang menyokong. Tak apa. Kalau niat ni kita husnuzon tuan-tuan. Kita husnuzon, kita harap pemimpin UMNO ni dia cerdik, dia nak bersama dengan Anwar. Tapi bila time tuanku panggil semua ahli parlimen yang 123 ke 25 ke, ketika itulah kita membuat keputusan. Kita tidak menyokong Muhyiddin, kita tidak juga menyokong Anwar Ibrahim. Kena faham kenapa UMNO kena buat macam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham. Sebab hari ni bila UMNO disiat, dilenyek, digilis oleh manusia bernama Muhyiddin Yassin ni, UMNO boleh tak menghadap tuanku? Tak boleh. UMNO ada 39 campur MIC 2, MCA 2, MIC 1. Ada 42. Boleh tak 42 orang ni pergi menghadap tuanku? Nak minta bubar ke, nak minta tukar kerajaan? Tak boleh. Jadi UMNO kena bersama dengan Anwar Ibrahim. Tetapi bukan bersama untuk mengangkat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Ini kena betulkan niat tu. Jangan sampai angkat Anwar jadi Perdana Menteri. Nak sokong dia jadi Perdana Menteri, boleh sokong. Tetapi bila dah dipanggil oleh baginda Yang di-Pertuan Agong, depan Agong tu, janganlah jadi bodoh. Janganlah nak pergi sokong pula Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kena ingat dia ni masalah diwat je. Lain masalah jaga rakyat, dia tak ada masalah. Dia ni populis. Maknanya apa rakyat nak, itu yang dia akan bagi. So kena fikirlah masa depan UMNO kalau Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab dia datang daripada kilang UMNO. Dia tahu macam mana orang UMNO bekerja. Macam mana UMNO jaga rakyat tu, dia pun boleh buat. Walaupun kadang-kadang tak memikir tentang soal implikasi daripada tindakan-tindakan. Jadi sangat bahaya kalau kita biarkan sampai Anwar menjadi Perdana Menteri. Cuma persoalan dia sekarang ni, MP UMNO yang memberi sokongan pada Anwar kena firm bila tuanku bertanya sama ada nak dibubarkan atau nak memilih Perdana Menteri yang baru. Macam yang itu hari dia panggil 222 ahli parlimen. Kita kena firm, kita minta supaya
dibubarkan. Kita minta supaya dibubarkan. Hishamuddin kata kita ni berhadapan dengan pandemik COVID-19. Hisham, yang kau pergi buat pilihan raya kat Sabah ni pasal apa? Siapa punya move dekat Sabah ni? Yang menyebabkan ada pilihan raya kecil. Bukan Muhyiddin hantar Hamzah Zainuddin ke? So, what are you talking about? Kamu juga yang boleh buat ketika hari ni. Tak pasal-pasal MT UMNO ada saudara Syahri Hamdan boleh dapat COVID, saudara Razlan Rafi boleh dapat COVID. Punca dia apa? Punca dia kerana kamu cuba nak merampas kerajaan daripada Syafiee Apdal. Kan? Dah tahu pilihan raya dah dekat, tak boleh tunggu ke? So, tak payahlah cerita Anwar hari ni nak jadi Perdana Menteri. Anwar saya rasa tak mungkin akan boleh jadi Perdana Menteri. Kerana akhirnya tuanku pun akan berfikir panjang. Tuanku ni bukan bodoh, bukan macam Hisham. Tuanku boleh berfikir panjang. Dia tahu bahawa hari ni rakyat berada dalam keadaan tidak stabil. Hari ni politik negara haru biru. Hari ni pelabur lari daripada negara ni. Tuanku takkan tak boleh baca. Tuanku boleh baca ya, Cik Hisham, kan? Jadi biarlah tuanku settle once and for all. Biar kita bubarkan parlimen. Tetapi nak bubarkan parlimen, kita tak boleh expect Hisham dan lebih kurang 18 orang ahli parlimen yang menyokong dia dulu, yang dulu jadi Baruah Mahathir ni, untuk menarik diri daripada menyokong Muhyiddin Yassin. Kita tak boleh expect sebab dia punya hubungan dengan Azmin Ali ni kan, macam berlangkas kan. Hubungan atas katil ni saya tak pasti kan, sama-sama sejenis je. Cuma yang saya pasti dia tetap akan jadi Baruah kepada Mahathir, maka dia juga akan jadi Baruah kepada Muhyiddin Yassin. Memang kita tak boleh expect. Tetapi yang lain ni, yang bukan berkiblat kepada Mahathir, yang bukan berkiblat kepada Anwar, mereka boleh membuat keputusan. Macam mana keputusan dia? Dari segi strategi, dah betul lah tu, dia menyokong Anwar untuk mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri. Tetapi kena ingat, hanya dengan Anwar berjumpa dengan baginda tuanku, barulah baginda tuanku boleh memeriksa sama ada Anwar cukup 112 orang atau lebih. Dan saya yakin kalau tuanku ni nak selamat, tuanku nak negara selamat, tuanku akan pastikan kerajaan yang nak mengambil alih ialah kerajaan yang stabil. Kalau yang nak menyokong Anwar ni sekadar 112, 113 macam apa yang Muhyiddin ada kan, dan setiap tindakan ahli parlimen ni akan menyebabkan berlakunya huru-hara, akan menyebabkan Perdana Menteri berada dalam keadaan tertekan, terpaksa dengar kata semua orang. Maka saya yakin kalau dia nak tukar, nak membenarkan seorang lagi menjadi pemerintah ataupun Perdana Menteri, saya yakin sekurang-kurangnya dia akan pastikan ada 120 orang atau 122 orang. Maknanya kalau adalah usaha daripada Mahathir ke Muhyiddin untuk membeli 10 orang ahli parlimen, kerajaan itu masih tidak goyang, kerajaan masih kekal. Tapi kalau misalnya bila tuanku dah panggil seorang-seorang macam itu hari bulan 2, saya minta rayu kepada ahli-ahli parlimen Barisan Nasional, tolong pastikan anda mengundi untuk parlimen dibubarkan. Bila parlimen dibubarkan, kita buat pilihan raya semula, insya-Allah. Saya yakin bahawa kita akan ada sokongan yang padu daripada rakyat untuk kita bentuk sebuah kerajaan yang kukuh dan dinamik, insya-Allah. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe